Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Zulkifli. Kami dari set 14 insyaAllah akan membentangkan tugasan kumpulan berkenaan dengan kritikan artikel. Dan seterusnya. Sekejap ya. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Jadi saya Fajriah Hussan binti Azhari akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan terlebih dahulu. Baik, tajuk bagi kritikan artikel kali ini adalah isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Hazir Yusof dan juga Nur Asmah Osman yang mana mengandungi 9 halaman, dan artikel ini merupakan e-proceeding bagi persidangan antarabangsa Sains dan Sosial College Universiti Islam Selangor bertarikh 24 dan 25 Mei pada tahun 2019. Baik. Artikel ini ditulis untuk membincangkan berkaitan dengan sebahagian isu yang bersangkut berkenaan sistem alternatif yang dijalankan di sekolah, baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dan sistem pentaksiran alternatif ini juga merupakan sistem pentaksiran yang baru yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan Malaysia. Artikel ini dimulakan dengan pernyataan definisi, diikuti penerangan tentang pentaksiran formatif dan sumatif, serta perbandingan antara pentaksiran tradisional dan juga pentaksiran alternatif. Penulis juga ada menyentuh soal kekangan yang dihadapi sewaktu menjalankan pentaksiran ini. Itu sedikit sebanyak berkenaan pengenalan bagi artikel yang kami pilih. Seterusnya saya serahkan pada sahabat saya. Seterusnya saya Hidayatul Umairah akan membentangkan kekuatan yang terdapat dalam artikel ini. Terdapat 5 kekuatan yang kami peroleh dalam artikel ini. Yang pertama, penulis menerangkan konsep pentaksiran alternatif yang dilakukan di Malaysia secara menyeluruh. Penulis menggunakan pernyataan pendapat yang bersesuaian dan mudah untuk difahami oleh pembaca dalam menjelaskan konsep. Penulis juga banyak membuat rujukan untuk menerangkan maksud pentafsiran, pengukuran dan penilaian dengan lebih terperinci lagi. Seterusnya yang kedua, penulis menerangkan terdapat 2 jenis pentafsiran, iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif yang diamalkan oleh para guru-guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penulis membuat ringkasan berbentuk jadual untuk menunjukkan perbezaan di antara pentafsiran ini. Hal ini lebih memudahkan pembaca untuk memahami perbezaan yang berbentuk jadual daripada membaca ayat-ayat yang panjang. Seterusnya, yang ketiga, penulis menerangkan tentang perbezaan pentafsiran berasaskan sekolah dengan penilaian tradisional. Pembaca dapat membuat perbezaan kekuatan dan kelemahan sesuatu pentafsiran yang dijalankan dan sebab-sebab mengapa penilaian tradisional ditukar kepada penilaian berasaskan sekolah PBS pada masa kini. Penulis berpendapat pentafsiran alternatif lebih kepada pemerhatian dan pengadilan terhadap sesuatu tugasan, manakala ujian tradisional lebih menekankan kepada penggunaan pen dan kertas. Seterusnya yang keempat, penulis ada menyatakan huraian secara terperinci berkenaan kekangan dan cadangan penambahbaikan dalam pelaksanaan pentafsiran alternatif ini. Penulis artikel ini amat peka terhadap masalah yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan pentafsiran alternatif di sekolah ini. Cadangan yang dikemukakan oleh penulis juga dilihat bersifat menyeluruh kerana bukan sahaja melibatkan pentadbiran sekolah dan guru tetapi melibatkan pembuat dasar seperti Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kelima, artikel ini mempunyai susunan fakta dan maklumat yang tersusun dan menarik. Penulis menyusun maklumat beliau dengan menarik di mana tajuk utama dan subtopik ini dipisahkan. Penulis juga memasukkan contoh-contoh dapatan kajian untuk menyokong hujah beliau. Seterusnya,
Baik, saya akan sambung mengenai kelemahan artikel yang kami pilih. Saya Sharifah Nasni binti Syed Muhammad Zubir. Okey, sekarang saya akan sambung untuk kelemahan yang kelima. Tiada sebarang kajian literatur yang dilakukan oleh penulis. Jika kita lihat artikel yang dipilih ini, tiada bahagian yang spesifik yang menulis sepenuhnya mengenai kajian literatur. Namun begitu, penulis ada memetik beberapa sumber daripada kajian lepas untuk menyokong kenyataan yang dia buat. Sebagai contoh, penulis ada menyatakan tujuan penilaian formatif dalam artikel tersebut. Jadi untuk menyokong kenyataan ini, dia telah memetik kenyataan daripada Cathy dan Will Nifred 2003, Siti Rahiyah 2008 dan Abu Bakar 2008 untuk menyokong kenyataannya. Dan kelemahan yang terakhir pada artikel ini adalah penulis seolah-olah lebih memberatkan keburukan pentafsiran alternatif berbanding kebaikannya. Ini kerana kami dapati bahawasanya melalui artikel itu, penulis banyak menyentuh mengenai kelemahan pentafsiran alternatif berbanding kebaikan yang ada jikalau pentafsiran alternatif dilakukan di Malaysia. Okey, rumusan yang kami dapat lakukan daripada ketika artikel ni ialah penulis berjaya menyampaikan apa itu pentafsiran alternatif secara menyeluruh dan jelas, dan penulis juga menggunakan teknik perbandingan antara pentafsiran tradisional dengan pentafsiran alternatif. Jadi di sini jika pembaca yang membaca artikel ini dapat membuat penilaian sendiri sama ada pentafsiran tradisional atau pentafsiran alternatif yang lebih bagus dijalankan di Malaysia. Artikel ini dapat dijadikan bahan bacaan yang sangat baik kepada mereka yang baru ingin mengenali apa itu pentafsiran alternatif, memandangkan penjelasan yang dilakukan dalam artikel tersebut adalah menyeluruh dan bersifat umum dan ringkas. Okay, refleksi. Kami sebagai seorang bakal guru, insyaAllah pada satu hari nanti, kami dapati bahawasanya artikel ini sangat bergunalah bagi kepada kami. Dan kami juga dapati bahawasanya sebagai guru nanti kita perlu celik dan peka dengan sistem pendidikan yang baru agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi sebarang perubahan. Macam artikel ini sendiri, bahawasanya kita dapat tahunya sistem pendidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menggunakan pentafsiran tradisional, malah adanya perubahan dari segi untuk berubah kepada pentafsiran alternatif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.